Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم ربنا زدنا علما نافعا وارزقنا فهما واسعا اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم يا معلم آدم علمنا ويا مفهم سليمان فهمنا اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل آمين آمين والحمد لله رب العالمين Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Apa khabar tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah? Alhamdulillah, semoga sentiasa sihat walafiat insya-Allah. Semoga sentiasa dirahmati dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama sekali, marilah sama-sama kita panjatkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala dengan memperbanyakkan lafaz tahmid, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Syukur pada Allah Subhanahu wa taala kerana pada malam ni sama-sama ya Allah panjangkan lagi umur kita. Allah berikan kesihatan yang baik kepada kita. Allah kurniakan taufik dan hidayah kepada kita. Bahkan Allah bukakan hati kita dan Allah lapangkan masa kita hingga sama-sama dapat kita datang ke rumah Allah Subhanahu wa taala pada malam ni. Alhamdulillah, sama-sama dapat kita dirikan salat fardu maghrib. Alhamdulillah, dan syukur pada Allah Subhanahu wa taala kerana pada malam ni sama-sama dapat kita berhimpun di dalam majlis ilmu. Dan kira-kira dah lama jugalah ya kita tidak berjumpa. Tak silap saya, last kali kita jumpa tu kita masih solat secara jarak lagi. Kalau tak silap saya lah, dalam waktu PKP kan. Jadi selepas dah tak PKP tu, jarang-jaranglah dapat kita berjumpa. Ala kulli hal, alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala pada malam ni sama-sama dapat kita berhimpun, dapat sama-sama kita berada di dalam majlis ilmu. Mudah-mudahan pertemuan kita pada malam ini dirahmati dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan saya kira semua maklum, insya-Allah pada malam ni kita bicarakan tentang keutamaan menyantuni golongan yang miskin dan juga anak-anak yatim. Mungkin pada malam ni saya sentuh sedikit saja, tetapi saya suka merujuk kepada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang seharusnya menjadi pegangan kita, yang menjadi pegangan dalam hidup kita. Jadi kalau kita betul-betul pegang kepada hadis ni belum lagi cerita tentang anak yatim, belum lagi cerita tentang orang-orang miskin. Tetapi selagi mana kita berpegang kepada hadis ni, kita jadikan ia sebagai prinsip hidup kita, maka selagi itulah insya-Allah kita akan berada di bawah naungan rahmat Allah Subhanahu wa taala insya-Allah. Perkara yang kita akan sebutkan ni dia bukan selalu akan terjadi. Ya, bukan kita ni selalu akan berjumpa dengan orang-orang yang susah. Bukan
Bukan selalu, bukan hari-hari orang yang susah jumpa kita kan, minta tolong daripada kita. Melainkan kalau kita ada jawatan-jawatan yang tertentu lah, kalau kita YB mungkinlah. Bukan hari-hari, siang, malam, pagi, petang pun orang akan jumpa kita. Tapi kalau kita orang biasa-biasa saja, tak adalah hari-hari orang nak call saya, boleh tak tolong, boleh tak minta tolong, boleh tak minta tolong. Tak. Orang minta tolong dengan kita tu sekali-sekala saja. Ya, tak selalu pun. Ya. Dan insya-Allah kadang-kadang orang minta tolong daripada kita, tak sampailah kalau kita tolong dia habis kita, bankrupt kita kalau kita tolong dia. Tak. Kadang-kadang minta mudah saja antara kita ni gagahkan ataupun tidak. Tapi kalau kita fikir, kita jadikan hadis ini sebagai pegangan kita, jadikan salah satu daripada prinsip hidup kita, maka insya-Allah kita akan rasa begitu tenang sekali kerana kita yakin dengan bantuan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah tidak sekali-kali akan sia-siakan kita. Allah tak akan biarkan sekali-kali kita terkapai-kapai dalam hidup kita. Tak, insya-Allah. Ya. Jadi hadis yang saya nak ajak diri saya, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala untuk sama-sama jadikan sebagai pegangan adalah sebuah hadis yang diriwayatkan daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhuma bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Ahabbun nasi ila Allah Taala anfa'uhum linnas." Ya. Ada beberapa potongan, hadis ni pendek, tapi ada beberapa potongan. Setiap potongan tu ataupun setiap rangkap tu ada pengajaran yang sangat penting. Kata baginda sallallahu alaihi wasallam, manusia yang paling dikasihi Allah, manusia yang paling dicintai oleh Allah tu siapa? Ya Allah sangat sayang pada dia, Allah sangat suka pada dia, Allah sangat mengasihi dia, tu siapa? Kata baginda sallallahu alaihi wasallam, dia adalah anfa'uhum linnas, orang yang paling banyak memberi manfaat kepada orang lain. Ya. Dia banyak berguna pada orang lain. Ya, masya-Allah kan. Kalau kita ikutkan kita ni, masya-Allah, kalau kita nak fokus satu saja ataupun dua lah, terutamanya lelaki. Saya nak fokus pada keluarga saya nak fokus pada kerjaya saya, kerjalah. Biasa kita sebut kerja ni 85. Itu saja. Boleh saja ya. Kita fokus tu je, tak payah fikir-fikir yang lain. Insya-Allah tak pening-pening sangatlah. Kan, kita tak payah penat-penat sangat. Kita cuma fikir untuk keluarga kita, kita sebagai ketua keluarga, pastikan nafkah cukup kan. Kemudian kerjaya kita 8 sampai 5 kita buat betul-betul. Dah, tu saja. Malam tak payah fikir apa-apa. Sabtu Ahad tak payah fikir apa-apa. Boleh macam tu saja. Tapi masya-Allah, ada orang kata aku kena ada masa dengan manusia yang lain. Ya. Aku kena bagi manfaat kepada orang yang lain. Jadi kadang-kadang tuan-tuan bang dirahmati Allah, dia masuk NGO sini, dia masuk NGO sana, dia masuk persatuan ini, dia masuk persatuan sana. Ya. Dia jadi AJK sini, dia jadi AJK sana. Tuan-tuan bang dirahmati Allah, kalau kita tak nak pegang jawatan, boleh je. Tapi Masya Allah, kadang-kadang ada orang datang jumpa kita. Boleh tak kan ya? Kita harap mungkin dengan kelebihan yang awak ada, masa yang awak ada, mungkin awak boleh bagi sumbangan pada ya persatuan kita. Ya. Mungkin awak boleh kenalkan orang sini, boleh kenalkan orang sana. Mungkin awak boleh jadi tukang cakap. Masya Allah, orang berhajat pada kita. Ya. Jadi kita kata Masya Allah, kalau kita tak nak fikirkan semua-semua orang tu, boleh kita tak payah fikirlah kan. Ya. Macam nak jadi AJK surau, biarlah orang lain fikir pasal surau, kita tak payahlah fikir pasal surau, boleh. Ya. Hidup kita je lah kan, dia datang solat saja, Masya Allah boleh. Tapi kadang-kadang tuan-tuan bang dirahmati Allah, ada orang berhajat pada kita. Boleh tak kalau luangkan sikit masa, boleh tak ini, boleh tak itu kan. Jadi kita cuba jadi orang yang bermanfaat pada orang lain. Bukan kalau kita kata kita tak campur orang kita tu tak bermanfaat, kita manfaat juga. Tapi skop kita kecil je lah. Ya. Tapi bila mana kita bermanfaat untuk orang lain, kita tahu akan ada masa yang terkorban. Masa nak mesyuarat kan. Masa nak ini, masa nak itu kan.
maka kita akan tahu akan ada terjejas masa kita tu. Tapi kita fikir ini kerana Allah. Ini kerana Allah. Aku tahu kalau aku boleh bagi manfaat kepada orang lain, aku akan menjadi orang yang Allah cintai. Dah. Ya? Aku akan menjadi orang yang Allah cintai. Ya? Kalau aku boleh korbankan sedikit masa aku fikirkan untuk orang lain kan. Kadang-kadang kan, tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, tak tahulah ada taman dia beza-beza taman dia. Tapi pernah saya tengok ada satu taman tu kan. Ada satu kawasan tu kerap berlaku kecurian. Kerap berlaku orang pecah rumah. Jadi adalah 2-3 orang kumpul. Dia kata tak apalah, malam-malam sekarang kita duduklah, jaga-jagakan, kalau penat tertidurlah juga, tapi tak apalah, malam-malam kita duduklah. Kok kalau kita duduk kat sini, orang nampak tak berani nak masuk. Masya Allah, tuan-tuan dan dirahmati Allah. Kalau fikir betul-betul, tak payah. Jaga rumah masing-masing saja. Boleh. Boleh tuan-tuan dan dirahmati Allah. Kalau pencuri masuk tu, nasiblah. Tapi tak. Ada 2-3 orang kata kita duduk kat depan taman tu, siapa-siapa nak masuk kita tengok. Dia bersengkang masa, oh Masya Allah. Tuan-tuan dan dirahmati Allah. Dan kalau ada orang buat macam tu kan, dia fikir untuk orang lain. Dia jaga rumah dia sudahlah kan. Jaga keluarga dia sudah. Tapi tak. Kata tak apa, kita tak apalah. Kita sama-sama 2-3 orang minum-minum kopi kan. Kita bawa lah biskut kita. Biar kampung kita ni, biar taman kita ni tak ada orang ceroboh. Masya Allah. Di sisi dalam agama Islam, itu namanya ribat. Ribat. Ya. Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan, ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru warabitu. Ribat. Siapa yang buat ribat ni adalah antara golongan yang Allah Subhanahu Wa Taala akan selamatkan mereka daripada api neraka. Ya, disebutkan mata, ya, mata dia yang dia bersengkang mata dia untuk memastikan keselamatan orang lain. Dia bimbangkan orang lain, dia risaukan orang lain, dia jaga keselamatan. Tak apa. Ya, bersengkanglah mata dia, jaga. Masya-Allah. Dia ada guna dalam masyarakat dia. Dia tu berguna dalam masyarakat dia. Dia tu berguna kepada qaryah dia. Ada kedudukan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Disebutkan ada 2 mata yang takkan disentuh oleh api neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Yang pertama adalah mata yang menangis kerana takut pada Allah Subhanahu Wa Taala. Ni bab lain. Ni bab lainlah. Dia tahu diri dia bersalah, diri dia berdosa pada Allah. Ada nikmat Allah yang Allah bagi pada dia tapi dia kufuri. Dia nangis. Okey, itu part lain. Tapi kata Rasulullah SAW, satu lagi adalah mata yang berjaga di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Berjaga di jalan Allah tu macam-macam lah. Termasuklah kalau siapa yang kerja sebagai tentera ke, immigration ke, custom ke, jaga pesisiran laut ke, jaga sempadan-sempadan tu supaya negara tidak dicerobohi. Itu yang besarlah. Ya. Jaga sempadan-sempadan taman, sempadan-sempadan qaryah, dijaga. Kadang-kadang tak berbahaya pun, tuan-tuan dan dirahmati Allah. Ya, kadang-kadang tak berbahaya pun. Tapi dia buat tu kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Biar dia bersengkang mata, asalkan penduduk qaryah dia boleh tidur dengan lena. Tuan-tuan dan dirahmati Allah, bila mana seseorang itu berguna kepada masyarakat dia, berguna kepada orang qaryah dia, dia ada kedudukan yang istimewa di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab apa? Orang yang memberi manfaat kepada orang lain tu dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, jadi tuan-tuan dan dirahmati Allah tu kita kena peganglah. Ya, jadi manfaat tu luas. Mana tahu Allah bagi kedudukan kat kita ke, jawatan kat kita ke, tanda tangan kita tu laku. Cok kita tu, Masya Allah, laku. Kan? Kita mudahkan urusan orang lain. Dengan cok kita, kita mudahkan urusan orang lain. Dengan tanda tangan kita tu, kita mudahkan urusan orang lain. Masya Allah. Kita memang bermanfaat kepada masyarakat. Kita memang sangat bermanfaat kepada ahli qaryah kita. Maka kalau macam tu lah orangnya, tak susah kan? Masya Allah kan? Kadang-kadang tuan-tuan dan dirahmati Allah, anak nak masuk asrama pun kena cop. Ya, nak masuk universiti pun kena cop. Nak ini pun kena cop. Sikit pun kena cop. Ya, Masya Allah, kita jadi tukang cop lah kan.
Tapi kita kata tak apa, boleh datang rumah, kita mudahkan. Masya Allah. Allah nak bagi kedudukan pada kita sebenarnya. Ya, Allah nak bagi kedudukan kepada kita, maka kita dengan kedudukan tu, manfaatkan betul-betul. Gunakan betul-betul untuk mudahkan orang lain. Ya. Jadi tuan-tuan bangga rahmati Allah, sabda baginda sallallahu alaihi wasallam, manusia yang Allah paling sayang, Allah paling cinta, Allah paling kasih adalah orang yang memberi banyak manfaat kepada orang lain. Contohnya para sahabat radhiyallahu anhum. Para sahabat, kan, diorang tinggal dekat mana? Ya, mereka duduk bersama-sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Madinah Al-Munawwarah. Madinah tu seronok, tuan-tuan bangga rahmati Allah, duduk dengan baginda sallallahu alaihi wasallam. Tapi selepas kewafatan baginda, ke mana sahabat pergi? Sahabat pergi sampai ke Istanbul tu, jauh sekali. Sampai ke Syam, sampai ke Kufah, sampai ke Basrah, sampai ke Yaman, sampai ke Habsyah, jauh. Ya. Sampai ke China, Masya Allah. Kan kita tak payah jauh-jauh. Duduk kat Madinah sudahlah. Dekat dengan makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tak payahlah nak jauh-jauh sangat bermusafir. Tak payah. Tapi para sahabat tahu ada orang di sana tu perlukan kita. Ya. Ada orang-orang di sana tu perlu kita sampaikan dakwah kepada mereka. Kalau kita tak sampaikan kepada mereka, mereka tak kenal Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita tak sampaikan kepada mereka, mereka tak tahu syurga dan neraka. Tuan-tuan bangga rahmati Allah, para sahabat tinggalkan negeri mereka. Ya, orang-orang Ansar tu, mereka tinggalkan negeri kelahiran mereka, bersusah payah untuk bantu orang lain, untuk sebarkan agama Islam kepada orang lain. Macam tu. Kan? Jadi sebab tu kita tengok, Masya Allah, ada orang yang bersusah payah kerana orang lain, kerana dia tahu. Ya, kalau aku buat macam ni, Allah akan sayang pada aku. Masya Allah. Kemudian tuan-tuan bangga rahmati Allah Subhanahu Wa Taala, itu prinsip yang kita pertamalah, ya. Apa yang kita terdaya, apa yang kita nampak, yang kita rasa kita boleh bagi manfaat kepada orang lain, tolong bagi. Tolong bagi. Kan? Masya Allah, kan, ya. Ada sesetengah tempat, ada sesetengah orang, Masya Allah, Allah bagi kelebihan, kan. Dia pandai bertukang. Ya. Plumber tu, bukan semua orang boleh jadi, tuan-tuan bangga rahmati Allah. Saya borak-borak dengan kawan-kawan dekat sama-sama fakulti, kan, dia kata, dia ingatkan dia nak baiki, konon nak makin elok. Makin bocor, dia kata. Ya, makin melempar, dia kata. Oh, bukan semua orang pandai. Ya. Tapi bila dia pandai, Masya Allah, pantang dia nampak kalau kat surau-surau, kat masjid, kat qaryah dia tu, pantang nampak air macam menitis je. Terbaiki. Oh, Masya Allah. Dia pantang dia nampak lampu-lampu ada rosak sini, rosak sana, kan. Dia terbaiki. Masya Allah. Maksudnya, apa yang kita ada? Apa yang kita ada? Bagi manfaat pada orang lain. Ya, bagi manfaat pada orang lain. Ya, kalau kita yang jenis yang Allah bagi rezeki yang luas pada kita, pantang nampak apa yang masjid perlukan, kan. Oh, nampak sini macam pecah, sini pecah sana. Okey, tak apa. Kita bayarkan. Masya Allah. Jadi orang paling bermanfaat. Ya. Jadi orang bermanfaat ni berdasarkan kepada apa yang Allah bagi pada kita. Ya. Apa yang Allah bagi pada kita itulah yang kita cuba bagi pada orang lain. Ya. Macam tu. Kemudian tuan-tuan bangga rahmati Allah, sesudah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terangkan kepada kita, siapa orang yang paling Allah cintai, itulah orang yang paling bermanfaat kepada orang lain. Lalu baginda sallallahu alaihi wasallam sambung, apakah amalan pula? Apakah amalan? Kata baginda sallallahu alaihi wasallam, wa ahabbul a'mali ila Allah taala. Manakala amalan yang paling Allah cintai, apa dia? Sebenarnya bukanlah secara mutlak, secara total, tetapi adalah di antara. Di antara. So amalan yang paling Allah suka orang yang solat, Allah suka orang yang zikrullah, Allah suka orang yang baca Quran, Allah suka orang yang berpuasa. Itu memang ramai, Allah suka. Tetapi di antara amalan, bila mana seseorang buat, Allah sayang pada dia, Allah suka pada dia, Allah cinta pada dia. Dan kita mestilah terasa dalam diri kita, aku nak jadi orang tu. Aku nak jadi orang tu. Ya, aku nak jadi orang tu dan aku nak buat amalan tu. Tu kita, macam tu kita bila belajar tentang
hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang ada kelebihan, yang ada fadilat, aku nak jadi orang tu, aku nak buat amalan tu. Jadi sama-samalah kita belajar pada malam ni insya-Allah. Apa dia? Kata baginda sallallahu alaihi wasallam, sururun tudkhiluhu ala muslim. Sururun tudkhiluhu ala muslim. Bila mana kamu memasukkan kegembiraan dalam hati orang lain, kamu buat orang happy. Tapi tuan-tuan bang dirahmati Allah, dah tentulah happy yang patuh syariat lah ya. Kan kata-kata macam kalau kita belanja dia orang masuk disco ke, dia orang suka lah. Itu dah haram dah tuan-tuan bang dirahmati Allah. Maksudnya gembira yang patuh syariat lah ya. So orang nak buat orang gembira ni macam-macam orang boleh buat orang gembira kan. Kalau bagi rasuah pun orang gembira juga, suka juga kan. Bukan yang tidak patuh syariah lah, yang patuh syariah lah tuan-tuan bang dirahmati Allah. Kamu masukkan kegembiraan dalam hati seseorang itu, maka itu sangat disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Baru-baru ni tuan-tuan bang dirahmati Allah, masa hari Ashura. Hari Ashura kan, hari yang ke-10 Muharram. Tapi ceritanya bulan lepas lah, sebab kita dah masuk bulan Safar. Ceritanya bulan lepas. Jadi tuan-tuan bang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, adalah masjid jemput saya. Ya, bagilah ceramah tentang hari Ashura kan. Kemudian tuan-tuan bang dirahmati Allah, selepas habis majlis tu ada pula majlis menyantuni anak-anak yatim kan. Anak-anak yatim. Lepas tu masya-Allah ahli qaryah tu masing-masing dah sediakan dah macam raya. Tapi tak, raya pun tak macam tu. Kan? Biasa kalau raya kita pergi rumah orang tu kan. Mungkin seorang je bagi duit raya, yang lain tengah beratur. Tapi yang ni tak. Yang ni semua yang duduk keliling ni, semua ada duit raya. Anak-anak yatim beratur, semua bagi. Masya Allah. Nak katakan, Masya Allah, happynya anak yatim sampai nangis. Happynya anak yatim sampai nangis-nangis. Oh, Masya Allah. Kan beza kan nangis sebab sedih kan lain. Nangis happy kan. Ya Allah. Happy sangat Masya Allah. Kan? Jadi tuan-tuan bang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita boleh buat mereka gembira. Kita kena tahu tuan-tuan bang dirahmati Allah, mereka tu tak ada ayah. Mereka tu tak ada ayah. Ya, mereka tu mungkinlah ya, tak ada orang yang fikirkan dia kan nak pakai baju sekolah yang baru ke, beg sekolah yang baru ke kan. Kasut sekolah baru ke. Mungkin mereka mampu, mungkin mereka tak mampu. Tapi Masya Allah, kalau ada orang fikirkan tentang mereka dan kita belikan, dia akan gembira sangat-sangat Masya Allah. Asalkan kita boleh gembirakan orang lain, maka itulah yang kata Rasulullah SAW, dan amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah apabila kamu boleh masukkan kegembiraan dalam hati orang lain. Kalau kamu boleh buat orang happy, maka kamu buatlah. Sebab itu Rasulullah SAW memang sangat suka buat orang happy. Rasulullah sangat suka gembirakan orang lain. Sangat suka gembirakan orang lain. Bila mana ada orang berikan hadiah kepada Rasulullah SAW kan. Orang bagi hadiah mestilah kita happy kan. Baginda SAW akan balas hadiah tu dengan apa yang ada di sekeliling baginda. Bahkan pernah ketika mana ada emas dekat sebelah baginda SAW, baginda ambil segenggam dan bagi pada dia untuk hadiah. Ya. Padahal ada seorang sahabiah tu, kanak-kanak wanita tu kan. Ya. Dia cuma bawakan Rasulullah SAW kurma saja. Ya. Tapi Rasulullah nak happykan dia, baginda balas dengan emas. Dan hadis ni ada di dalam kitab Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah dalam bab buah-buahan yang dimakan oleh Rasulullah SAW. Jadi tuan-tuan dan puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, baginda selalu gembirakan orang lain. Bahkan baginda sangat-sangat ya menjaga bila ada orang minta sesuatu daripada baginda SAW, baginda tak nak hampakan mereka. Baginda tak nak hampakan mereka. Baginda nak orang yang jumpa Rasulullah SAW tu gembira. Ya, pernah ada orang datang jumpa Rasulullah SAW minta sesuatu.
Baginda tak ada apa-apa pun nak bagi pada dia. Tak ada apa-apa nak bagi pada dia. Lalu apa kata Rasulullah SAW sebab tak nak hampakan dia, kata baginda, kamu pergi ke pasar, pergi pasar, kamu ambil apa yang kamu perlukan dan kamu bagi tahu kepada tuan kedai itu, aku berhutang dengan dia. Aku yang berhutang. Ya, nanti aku yang akan bayar kepada tuan kedai itu. Masya-Allah. Ya. Jadi macam tu sekali baginda SAW nak gembirakan orang. Kan? Jadi kalau Allah bagi kelebihan pada kita, tolong gembirakan orang lain. Ya, tolong gembirakan orang lain. Kalau kita ada harta, dengan harta kita boleh gembirakan orang lain, kita gembirakan orang lain. Ya. Kadang-kadang tuan-tuan dan puan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, ibu dan ayah ni bila mereka dah berumur lah kan, mereka bila dah berumur, mereka tak adalah nak makan banyak sangat pun. Ya. Mereka tak ada nak makan banyak sangat pun. Kalau macam saya nampak lah ada dekat hotel kan. Bila nampak kat hotel kan, anak-anak bawa mak ayah pergi hotel kan. Hotel kan breakfast kan macam-macam buffet boleh ambil kan. Masya Allah, sikit je mak ayah tu ambil kan. Sikit je mak ayah tu ambil kan. Jadi tuan-tuan bangga rahmati Allah. Tapi yang ibu ayah tu happy bila anak-anak dapat kumpul semua kan. Kadang-kadang tuan-tuan bangga rahmati Allah, kalau kita tengoklah kat Melaka ni kan cik ikan bakar kan. Ramai berdiri adik-beradik dia kumpul dengan mak ayah. Mak ayah happy waktu bila? Bukan sebab makan, saya rasalah, bukan sebab makan sedap sangat pun. Ya. Bukan sebab ada ketam lah, sotong lah, udang lah, ikan bak. Makan memang happy juga. Tapi dia akan lagi happy bila sebab dia nampak seorang-seorang anak dia semua ada. Kan? Dia nampak seorang-seorang anak dia semua ada. Tapi dalam ramai-ramai tu, rupa-rupanya ada orang yang merancang, ya. Ada planner dia. Allah bagi dia rezeki, dia kata adik-beradik kumpul, saya belanja, saya bayar semua. Masya Allah, dia fikir, kan, dia belanja supaya, bukan, dia tahulah dia suka bagi makan. Tapi matlamat dia adalah dia nak tengok mak ayah dia tu gembira. Sebab dapat kumpulkan anak beranak. Kan, Masya Allah. Mak ayah ni kadang-kadang tuan-tuan bangga rahmati Allah, semua ada, seorang tak ada, dia akan sebut. Semua orang ada, seorang tak ada, dia akan sebut. Bayangkanlah macam dia punya happy tu macam 90% lah. 90% dia tak cukup. Tapi bila cukup seorang tu, Masya Allah, dia akan rasa macam, gembira sangat-sangat. Gembira sangat-sangat. Jadi tuan-tuan bangga rahmati Allah, siapa boleh happykan orang lain, dia ada rezeki tak apa. Bahkan kadang-kadang kita tengok yang happy yang lebih dahsyat lah daripada makan tu. Satu kawasan homestay, dengan homestay semua sekali disewakan. Masya Allah, ada macam tu. Kan? Satu homestay tu yang 10 rumah ke kan. Ya, ada, kalau kat Melaka kan yang kat tepi-tepi pantai tu ada chalet-chalet kan. Ada 10 chalet ke 12 chalet, dia sewa semua sekali. Dengan makan-makan sekali, Masya Allah. Kan? Dia buat macam tu supaya yang semua yang hadir pun happy, tapi dia nak tengok mak ayah dia yang paling happy. Macam tu. Ya. Jadi tuan-tuan bangga rahmati Allah Subhanahu Wa Taala, itu sebab apa dia boleh buat orang happy? Sebab dia ada harta. Dengan ada harta, kalau dia boleh buat orang happy, buatlah orang lain happy macam tu. Ya. Jadi tuan-tuan bangga rahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kalau kita berjayalah buat orang lain gembira, senang hati kan, maka itu amalan yang sangat disukai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi termasuk dalam buat orang happy ni, kata baginda sallallahu alaihi wasallam, au takshifu anhu kurbah. Au takshifu anhu kurbah. Ataupun amalan yang sangat disukai oleh Allah adalah bila mana kamu dapat menghilangkan beban daripada seseorang tu. Kamu boleh alihkan beban dalam diri seseorang tu. Tuan-tuan dan bangga rahmati Allah, nak hilangkan beban orang tu kan, ya. Nak hilangkan beban orang tu, ada macam-macam cara lah mengikutkan kelebihan yang Allah bagi pada kita. Kan? Kadang-kadang kan, kalau contoh kan, ada orang nak masuk meminang ke, nak merisik ke kan, kita pula pandai cakap contohnya kan. Dan family tu kata, contohlah ada seorang Pak Ngah lah, Pak Ngah pandai cakap kan. Kata nak Pak Ngah cakap juga, nak Pak Ngah cakap juga. Tak payah cakap je lah, ayah cakap je lah. Tak boleh. Tak pandai. Pak Ngah tu cakap sedap. Kita pun.
Jadi kita pun jumpalah Pak Ngah kata, Pak Ngah kata, alah orang lain pun boleh cakap juga kan. Apa Pak Ngah pantun sedap, orang lain pun boleh pantun juga kan. Tapi insya-Allah nak Pak Ngah juga. Pak Ngah kata okeylah kalau nak saya datanglah. Masya-Allah. Kan ada orang tu dia rasa macam masalah kalau tak ada orang macam Pak Ngah tu. Padahal yelah kalau tak pantun pun boleh je. Tapi masya-Allah ada setengah orang kata kita tak ada tukang cakap ni. Apa nak buat ni kan? Kita tak ada tukang cakap. Benda tu macam masalah pada dia. Padahal pada orang lain, cakap je lah. Macam tu kan. Dia rasa benda tu. Jadi tuan-tuan dan puan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kita boleh mudahkan. Mudahkanlah. Kita buat orang happy. Kata, okey, kita cakap kita boleh. Oh, Masya Allah. Dia punya gembira dah. Settle bak tukang cakap. Dah dia Pak Ngah. Senang hati tuan-tuan dan puan dirahmati Allah. Ya, senang hati. Padahal yang dia cari tu tukang cakap je. Semua orang pun boleh cakap sebenarnya. Tapi dia rasa dia perlu. Macam tu. Jadi tuan-tuan dan puan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, apa cara yang kita ada, kita boleh selesaikan masalah orang kan. Kan. Baru-baru ni tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, ada seorang tu. Tak tahulah Allah nak takdirkan jumpa saya. Nampak dia solat sama-sama kat Masjid Al-Azim kan. Lepas tu dia kata, tiba-tiba jumpa saya, kata, Ustaz boleh tolong tak Ustaz? Boleh tolong tak Ustaz? Ni kata, apa dia? Ustaz ada tak chop? Ustaz ada tak chop? Kata, saya Sabtu Ahad taklah bawa chop kan. Dia, biasa isteri saya cuma bolehlah saya nak chop-chop kan. Kenapa? Saya ni nak hantar borang nak mohon kerja dekat Jaim. Hari ni last kena hantar. Kata, saya tak adalah chop kan. Tapi kesian saya macam ni lah orang sekarang nak minta kerja kan. Baru, itu belum dapat lagi kerja. Itu baru nak mohon je kan. Tapi beria sangat. Ustaz tak ada orang lain ke Ustaz? Tak ada orang lain ke Ustaz? Saya nak boleh balik kat sana Ustaz. Patah balik semua tak sempat Ustaz. Kena hari ni juga Ustaz. Saya kata, fikirlah masa tu. Fikir nak tolong dia juga kan. Tuan-tuan abang dirahmat. Fikir juga kan. Tak apalah, pergilah buat kejap. Chop sekejap kan. Tolong chop untuk dia. Ambil nombor telefon dia. Kan, ambil nombor telefon dia. Lepas tu cakap tak apa, nanti tengok keadaan kereta. Kalau ada, rezeki kamu lah kan. Saya tak pernah bawa, jarang saya bawa cok-cok ni ke mana kan. Tapi kalau ada, rezeki awak lah tu. Lepas tu bawa lah kereta. Balik rumah ambil kereta satu lagi kan. Ya, tengok-tengok ada cok. Tuan-tuan bang dirahmati Allah. Saya call dia kata, tunggu sekejap saya datang balik. Ya Allah, tuan-tuan bang dirahmati Allah. Kita chop je kan susah sangat. Chop macam tu je pun bukan susah kan. Tapi bagi dia, ya Allah, saya tak tahu dah. Nampak tak? Ada orang bagi orang tu susah sangat. Dia kata kalau tak ada chop tak boleh hantar. Kan? Kita apa bukan masalah sangat pun chop je lah. Macam tu. Jadi tuan-tuan abang dirahmati Allah, kalau kita adalah apa-apa ni contoh saja kan. Dan kalau saya nak ceritalah. Kalau nak ceritakan tuan-tuan abang dirahmati Allah, saya kalau dah jadi imam dekat Masjid Al-Azim tu, kalau kira-kira kan daripada 2010 tu lebih kurang dalam 12 tahun. 12 tahun. Tapi itu cerita Sabtu Ahad lah. Kan? Itu first case pertama kan. Kes pertama orang nak minta chop hari Sabtu dan Ahad. Maksudnya orang kalau kita ni orang biasa lah kan. Bukan orang selalu minta tolong kita pun. Orang minta tolong kita sekali-kali. Sebab tu saya fikir kan. Orang minta tolong kita ni bukan sekali-sekala je. Kalau kita boleh tolong, kita tolonglah. Tu je. Padahal yang diminta tu, bagi dia, macam dia kalau tak dapat tu, habislah peluang dia. Memang tak dapat lah. Tapi bagi kita, mungkin mudah saja. Jadi tolong sajalah tuan-tuan abang dirahmati Allah. Itu contoh saja. Saya rasa masing-masing ada kelebihan masing-masing. Ya Allah bagi, dan untuk orang minta tolong daripada kelebihan yang kita ada tu. Kemudian tuan-tuan abang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Antara amalan yang sangat Allah Subhanahu Wa Taala sukai daripada kita gembirakan orang lain, kita hilangkan beban orang lain, kesusahan orang lain. Kata baginda sallallahu alaihi wasallam, yang ni saya rasa yang ni rare. Yang ni mungkin jarang-jarang lah. Tapi kalau siapa boleh buat, masya-Allah. Kata baginda sallallahu alaihi wasallam, di antara amalan yang Allah Subhanahu Wa Taala sangat sukai adalah au taqdi anhu dainan. Kamu tolong lunaskan hutang dia. Masya Allah. Jadi tuan-tuan bang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, lunaskan hutang orang lain macam kita fikir, buat apa aku nak? Dia yang berhutang,
Kenapa aku yang kena bayar kan? Kita fikir logik macam tu lah tuan-tuan dan puan dirahmati Allah. Tapi mungkin konteks tu bukanlah hutang rumah ke, hutang kereta ke kan? Bukan macam tu lah. Boleh juga. Ya? Kalau contoh tuan-tuan dan puan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, ya, sepanjang masa kita dalam PKP tu kan, ada orang yang mungkin kerja dia orang tu memang kena keluar. Kalau tak keluar tak dapat kerja. Saya baru-baru ni tuan-tuan dan puan dirahmati Allah kan ada kursus dekat USIM. Kursus ni kita bagi tahu, kita bagi talk kepada semua warga USIM. Maksudnya semua staff-staff kena ikut kursus ni. Tapi bukan serentak lah dia datang macam 100 orang, lepas tu 100 orang lain, 100 orang lain. Saya ingatkan diorang, tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, saya pesan ya, antara yang saya cakap kat diorang kan, kita ni syukur sangat-sangat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Masa PKP kita sangat establish. Ya. Bukan kita orang ke USIM sajalah, semua penjawat awam lah kiranya. Tapi saya ingatkan diorang tu, kita ni sebagai penjawat awam, tak tahulah kan, kira-kira macam tak terjejas lah sebab gaji jalan juga. Ramai orang yang daripada bukan asnaf, jadi asnaf dalam PKP tu. Ya. Pusat-pusat zakat dihadiri, didatangi orang-orang yang bukan asnaf. Pusat zakat tu didatangi orang yang bukan asnaf. Ya. Jadi tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, sampaikan ada salah seorang sahabat saya. Salah seorang sahabat saya lah, Al-Fadhil Ustaz Husni. Dia seorang pegawai dekat pusat zakat. Tanya persoalan kat dia, Ustaz, ada orang nak bagi zakat. Ada orang tu dia nak bagi zakat. Kan? Kemudian dia tanya, boleh tak kalau dia nak bagi kepada orang tu dia bukan asnaf, tapi bila mana terjadinya PKP, habis simpanan dia dan dia tak boleh bayar duit rumah. Dia tak boleh bayar duit kereta. Dan dia tak boleh makan. Kita tahulah PKP waktu tu memang loan rumah tak payah bayar, loan kereta tak kena bayar. Tapi dia dah tak cukup. Dia dah, daripada dia bukan asnaf, dia jadi asnaf. Tapi istilah dia tu asnaf sementara. Boleh tak dalam tempoh yang dia jadi asnaf sementara, waktu tu tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, kalau ingat waktu tu adalah juga kan video-video yang tersebar yang kata hidup takkan normal. Dalam 5 tahun hidup takkan normal. Jadi bayangkan orang yang saving dia dah habis, memang dia akan kata aku dah jadi asnaf dah ni. Bayangkan, tapi alhamdulillah kan tak lama kan, 2 tahun je. Ya, pun tak sampai 2 tahun, alhamdulillah dah boleh meniaga, dah boleh itu semua kan, dah boleh kerja balik semua. Masya-Allah lah. Tu rezeki nikmat daripada Allah. Ingatkan, ya, waktu tu ada orang susah. Saya bagi tahu kat warga USIM lah yang saya talk bagi tu, kata kita ni establish, alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala, bantu orang yang dalam kesusahan, bantu mereka. Jadi kalaulah ada yang mereka tu tertunggak-tunggak kan, ya. Kalau misal kata mereka tak loan dengan bank, tapi mereka apa? Mereka rumah sewa. Mereka tu rumah sewa. Takkanlah penyewa kata, oh, ya, dapat murah kan, tak apalah awak 6 bulan lah tak payah bayar. Mana ada tuan-tuan dan puan dirahmati Allah. Mana ada orang yang bagi sewa kan, dia kata tak apalah, bank bagi moratorium kan, saya tak payah bayar 6 bulan, awak pun tak payah bayar 6 bulan. Mana ada, tak. Penyewa kena bayar juga. Jadi waktu tu tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, dia kata kalau tak bayar, dah 3 bulan tak bayar sewa rumah. Kalau tak, penyewa akan minta keluar. Jadi hutangnya 3 bulan je lah kan. Jadi kalau 1,000, tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, kita tanya, berapa hutang kamu dengan tuan rumah? Kata 3,000. Masya Allah, tak apa, saya bayarkan 3,000. Macam mana tuan-tuan dan puan dirahmati Allah kan? Bukanlah bayar yang 300,000 harga rumah tu. Bayar hutang dia yang dia tertunggak tu saja, supaya dia boleh kekal berada dalam rumah tu. Macam mana? Masya Allah kan? Jadi ada kebaikan-kebaikan kan, ya, yang Allah Subhanahu Wa Taala, kadang-kadang Allah nak bagi kebaikan pada kita, tapi caranya adalah dengan membawa orang tu jumpa kita. Ada cara macam tu. Ada caranya. Allah nak bagi kebaikan kepada kita, Allah nak tinggikan darajat kita, bukan sebab amalan-amalan kita saja. Maka kan ada orang, Allah datangkan, ada orang-orang miskin-miskin datang jumpa kita, minta tolong dengan kita, ya. Kadang-kadang tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, kalau kita makan-makan kat kedai-kedai lah dekat Melaka ni kan, tiba-tiba nampak lah ada orang miskin datang minta kan. Kadang-kadang kita cuba fikir, ya aku bila last kali aku sedekah orang miskin ni, dah lama, mujur dia datang.
Mujur dia datang. Kalau tak, rasa macam dah sebulan, 2 bulan tak sedekah pada orang miskin. Jadi kita jangan fikir sangat pasal orang miskin tu. Kita fikir, Masya Allah, Allah nak bagi kebaikan kepada kita menerusi orang ni. Barulah kita teringat, ya Allah, kalau tak ada orang-orang ni, mau lagi 2-3 bulan tak jumpa orang miskin, tak bantu orang miskin. Macam tu lah. Jadi tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, di antara kebaikan yang Allah Subhanahu Wa Taala suka bila mana kita boleh melunaskan hutang orang lain. Okey. Dalam kes-kes yang lain lah tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, ini zaman sebelum viral. Ini zaman sebelum viral. Ya. Sekarang ni, kalau zaman sekarang ni kan, orang dah mula, dia buat kebaikan je, dia sedekah je, dia tunjuk kat orang. Dia sedekah je, tunjuk kat orang lain kan. Lepas tu, view dia ramai, view dia jadi banyak, followers dia jadi ramai. Tak tahulah, kita husnuzan lah saja. Tapi tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, yang saya nak cerita ni, video ni, masa tu, dengan saya husnuzan, dia bukan nak viral dan dia bukan nak tunjuk pada orang lain lah. Dan video pun dekat Arab Saudi. Kerana kat Arab Saudi ni tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, mereka ada rumah macam syuqqah, dia panggil rumah-rumah yang 4 tingkat, 5 tingkat kan, 6 tingkat besar kan. Dia bukan satu rumah tapi dia beberapa rumah di dalamnya, dihimpunkan ibu-ibu tunggal, anak yatim, orang miskin kat situ. Kan? Kemudian mereka tu adalah kedai-kedai runcit kat bawah tu kan, ya, bila mereka tak ada duit, ya, mereka akan ambil barang-barang kan, masuklah buku 555 tu, hutang dulu. Nanti kalau ada orang bagi zakat, orang bagi sedekah, dapat duit sikit-sikit, mereka akan bayar sikit-sikit macam tu. Datanglah seorang hamba Allah ni, dia kata dia masuk kedai, dia terus jumpa tuan kedai, ada tak buku 555 pak sini? Kata, ada tak siapa? Ada, ni ada seorang ni, dia hutang. Masa tu 500 lebih tak silap saya, tuan-tuan dan puan dirahmati Allah. Ya. Kata berapa? 500 lebih. Bayarkan. Bayarkan. Ni zaman cerita lama tuan-tuan dan puan dirahmati Allah. Masa tu TikTok pun tak ada lagi. Jadi saya husnuzan lah kan. Facebook mungkin dah ada lah. Tapi maksudnya bukanlah untuk dia viral-viral kan. Tapi Masya Allah, dia bayarkan. Lepas tu tuan kedai, masa tu rakam lah. Lepas tu tuan kedai tu telefon dengan ibu tunggal tu. Dia kata, kamu kan ada hutang ni sekian-sekian, 500 lebih macam ni kan. Ada seorang hamba Allah datang sini, dia bayarkan. Masya Allah, menangis-nangis. Menangis-nangis, Masya Allah. Kan? Allah datangkan orang macam tu untuk langsaikan hutang dia. Masya Allah kan. Jadi waktu tu masih boleh husnuzan lah. Dia buat macam tu supaya orang lain boleh tiru. Orang lain boleh buat. Kan? Orang lain boleh contohi. Tapi hari ni ada yang memang saja buat macam tu kan. Sebab dia ada benda lain pula. Dia ramai orang, lepas tu dia jual produk dia pula kan. Mungkinlah. Jadi tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, tapi sangka baik je lah insya-Allah. Jadi tuan-tuan dan puan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, macam tu, lunaskan hutang orang lain kalau boleh kan. Kemudian tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, termasuk dalam amalan yang sangat disukai oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita berhenti tak untuk azan ni? Biasa berhenti tak untuk azan? Teruskan je. Berhenti sekejap. Teruskan je. Okey, teruskan saja insya-Allah kan. Jadi tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, salah satu lagi ni amalan yang bila mana kita lakukan sangat-sangat disukai oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ini memang boleh buat. Ini memang boleh buat. Dan kita memang boleh selalulah, dia peluang ni selalu terbuka. Apa dia? Au tatrudu anhu ju'an. Ataupun kamu menghilangkan kelaparan dalam diri seseorang tu. Lapar kan? Bagi makan. Ya, kita belanja orang. Tu selalu. Tu mudah sikit lah kan. Kalau macam yang tadi tu kan, tiba-tiba ada, saya ada hutang lah orang, boleh tak tolong bayarkan? Kan? Tu jarang lah kan. Tak tahulah. Kan? Kalau dah hidup tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, dia tak pernah datang seorang tu nak pinjam duit kan. So apa saya berhutang dengan dia, saya terpaksa bayar, saya terpaksa pinjam di awak, sebab saya nak kena bayar hutang dia. Tak tahulah, wallahu alam. Kalau tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, pernah didatangi, ada seorang hamba Allah ingatkan pada saya, kalaulah benda tu terjadi, ingatlah, benda tu tak akan selalu. Kan? Kalaulah kita kenali seseorang ni, tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, tapi kena hati-hatilah, janganlah saya cakap macam ni kan. Tiba-tiba dapat ada macam skamer-skamer kan. Kan dah lah skamer berlaku jadi ustaz pula tu kan. Kan. Ambil gambar ustaz, nama ustaz kan. Tapi haji kat mana?
Saya ustaz ni, telefon saya rosak, saya pakai telefon lain. Macam tu kan. Kata bagus ni kena ni lah peluang ni tolong ustaz ni. Macam tu. Kata ustaz tu kata, ustaz yang berlakon tu lah, ustaz pelakon tu kata, Haji saya kena bayar, saya pinjam 3,000 boleh tak? Petang ni juga saya bayar. Amboi. Macam kalau ya sangat, bayar je lah dengan orang yang hutang tu petang nanti kan. Takkan tu dia tunggu sekejap. Jadi tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, saya nak cerita tu ciri-ciri scammer lah. Jadi tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, jadi adalah juga kan, ada juga kawan-kawan lah, dia kata kan, kalau kita nak tahu betul ke tak orang dia tu kan, terus pakai voice message je. Ya, Assalamualaikum Ustaz. Ustaz ni jawab sikit Ustaz. Saya bagilah password Ustaz. Ustaz tak datang kuliah ke? Ustaz kuliah bila? Tanyalah macam tu kan, supaya kita tahulah betul-betul ke tak kan. Jadi tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, ada seorang hamba Allah dia kata, kalaulah kita didatangi, seseorang tu berhajat kepada kita. Bukan telefon lah, maksudnya orang tu datang, berjauh, dia kata, Assalamualaikum kan. Haji, boleh tak tolong Haji? Kata macam, ada masalah sikit ni Haji. Ketahuilah, peluang macam tu bukan selalu. Bukan selalu. Kan? Jadi kalau waktu tu kita mampu untuk tolong dia, tolonglah dia. Waktu tu lah. Jadi tuan-tuan dan puan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala ni, saya cakap umum lah. Mungkin saudara mara kita je. Bukan orang lain pun kan. Jadi seseorang tu, melainkanlah ya, kecuali orang tu memang suka jadi pinjam duit orang, tak payah. Pinjam duit orang tak payah. Itu tu lain cerita lah. Orang yang lain cerita. Dia tak pernah minta tolong kita. Tak pernah minta tolong kita. Tak pernah pinjam apa-apa dengan kita. Tiba-tiba dia minta pinjam dengan kita tu. Mesti ada something wrong tu. Mesti ada something happen dekat dia tu. Sampai dia terpaksa tebalkan muka dia, jumpa kita. Waktu tu tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, kalau saya pesan saya tu, jangan hampakan dia. Dia dah cukup tebal dah muka dia tu nak pinjam dengan kita, jangan hampakan dia. Kalau tak boleh bagi semua, bagi apa yang setakat kita boleh, tolong dia. Macam tu je. Dan pesan salah seorang ustaz saya lah ya. Pesan salah seorang ustaz saya, dia kata kalau kamu mampu bagi sesuatu pada orang yang berhajat tu, kamu bagilah dan jangan harapkan dia pulang. Macam tu. Maksud dia kata, saya terpaksa sangat pinjam ni dan saya akan pulangkan. Tapi dia nak pinjam 10,000. Kata macam mana banyak sangat dia. Kata macam, tak apalah saya bagi 1,000. Kamu ambil lah. Tuan-tuan dan puan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi seharusnya seseorang tu kalau kata tak, bukan, dia tak boleh lah lawan. Tak boleh kata, tak saya bukan nak 1,000, saya nak 10,000. Dia tak boleh lah pula, dah lah susah, paksa orang pula, menyusahkan orang pula kan. Tak boleh lah. Dia kena rasa Alhamdulillah, 1,000 ni pun Alhamdulillah, syukurlah pada Allah Subhanahu Wa Taala, macam tu lah kan. Sebab kadang-kadang setengah orang tu dia push pun, dah lah minta tolong, dia push kita pula untuk dia nak minta tolong kan. Itu macam melampau lah. Jadi pesanannya adalah, sebab kadang-kadang ada orang pinjam, lepas tu kita pula kena jadi pusher, minta dia pulangkan kan. Jadi kamu bagi setakat yang kamu mampu, bagi pinjam ataupun bagi pada dia dengan niat kalau dia tak pulang kamu boleh redha. Kamu boleh redha. Supaya tak sampailah timbul nanti satu masa nanti aku tak halalkan. Kan? Jadi macam tu supaya tak timbullah isu macam tu. Okey. Jadi tuan-tuan dan puan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, akhirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa li an amshi ma'a akhin fi hajatin ahabbu ilayya min an a'takifa fi hadzal masjid." Yakni Masjidil Madinah syahran. Kata baginda sallallahu alaihi wasallam, aku keluar, ya. Kita kena bayangkanlah apa maksud baginda sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang tu datang jumpa Rasulullah. Rasulullah, boleh tak tolong saya uruskan urusan ni? Boleh tak tolong? Macam itulah gambaran dia. Kata baginda sallallahu alaihi wasallam, aku keluar dengan dia, aku tunaikan hajat dia tu, itu lebih aku suka berbanding beriktikaf dalam Masjid Nabawi selama sebulan. Dalam Masjid Nabawi itu Masya Allah kan, 1,000 kali ganda. Tapi kata baginda sallallahu alaihi wasallam, kalau ada dua pilihan kan, untuk kita mudah faham lah kan, bantu dia selesaikan masalah dia ataupun iktikaf di Masjid Nabawi sebulan, aku pilih yang itu. Aku pilih untuk bersama-sama dengan dia. Masya Allah. Sebab Rasulullah tahu nilai membantu orang lain di sisi Allah tu macam mana. Allah tahu. Ya. Jadi tuan-tuan dan puan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, maka
Saya nak ajak tuan-tuan dan puan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala pegang prinsip ni. Walaupun tadi kita panjang kan. Rasulullah kata amalan yang paling disukai oleh Allah adalah bila kita boleh gembirakan orang lain, boleh bagi makan pada orang lain, hilangkan kelaparan orang lain, tunaikan hajat orang lain, hilangkan beban orang lain, bayar hutang orang lain. Banyak kan tuan-tuan dan puan dirahmati Allah. Tapi ada prinsip yang kita kena pegang, apa dia? Wallah, sesungguhnya Allah fi aunil abdi ma kana al abdu fi auni akhi. Sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala akan sentiasa tolong hamba-Nya bila mana hamba-Nya itu selalu tolong orang lain. Tu kena pegang kan. Selagi mana kita tolong orang lain, jangan takut Allah tak akan tinggalkan kita. Kan? Walaupun kita tolong orang A, bila kita dalam susah, janganlah harap A itu tolong kita. Allah akan hantar siapa-siapa saja, mungkin B ke C ke D ke akan tolong kita macam tu. Kan? Jadi tuan-tuan dan puan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, itu yang kedua lah kan, kena yakin. Selagi mana kita gembirakan orang lain, Allah akan gembirakan kita. Selagi mana kita tunaikan hajat orang lain, Allah akan tunaikan hajat kita. Macam mana caranya, wallahu alam. Kan? Tak semestinya, dulu aku tolong kau kan, sekarang kau kena tolong aku juga. Tak semestinya orang tu, mungkin orang lain. Bahkan mungkin orang yang tak dikenali. Orang tak dikenali tolong kita. Boleh. Allah hantar mereka. Kemudian baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa man kana fi hajati akhi", siapa-siapa yang bantu tunaikan hajat saudaranya, kanallahu fi hajati, Allah akan sentiasa tunaikan hajat dia. Dan siapa yang tunaikan hajat orang lain, Allah sendiri akan tunaikan hajat dia, macam tu. Jadi sebab tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu jaga kan, tak apa, tunaikan hajat orang lain, gembirakan orang lain. Jangan fikir pasal orang tu tak apalah, orang tu kalau tak gembirakan kita pun tak apa, orang tu tak tolong kita pun tak apa, sebab Allah tak akan tinggalkan kita, Allah pasti akan bantu kita. Macam tu. Jadi tuan-tuan dan puan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, maka disebabkan itulah ya, berkisar kepada apa yang kita sebutkan pada malam ni, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingatkan ya, ada golongan dekat dunia ni, mungkin mereka ibu tunggal, mereka mungkin anak-anak yatim, mungkin orang-orang miskin yang susah ya. Kata baginda sallallahu alaihi wasallam, "Man nafasa an mu'minin kurbatan min kurabid dunya, nafasallahu an kurbatan min kurabi yaumil qiyamah." Siapa yang menyelesaikan kesulitan orang lain, susah orang tu, kan, Allah akan hilangkan kesusahan pada diri dia. Selagi mana seseorang itu mudahkan urusan orang lain, Allah akan mudahkan urusan dia dekat dunia dan dekat akhirat sekali. Masya Allah kan. Jadi sebab tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingatkan ya, tentang berbuat baik kepada ibu tunggal, anak-anak yatim. Kerana baginda sallallahu alaihi wasallam pernah ingatkan, ana wa kafilul yatim kahataini fil jannah. Aku dengan orang yang jaga anak yatim, maksudnya menyara anak yatim, jaga kebajikan anak yatim macam ni dalam syurga Allah. Maksudnya apa? Jaminan ataupun janji dia adalah kamu akan masuk dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan kalau tak tahulah kat sini ada buat ketak kan, masa hari Ashura tu, bila ada menyantuni anak yatim kan, anak kecil-kecil kan ya, maka kita pun usap kepala mereka lah. Jadi tahu kenapa nak usap kepala mereka juga kan. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, baginda tanya kepada para sahabat, kamu suka tak? Kamu nak tak kalau Allah Subhanahu Wa Taala lembutkan hati kamu dan Allah tunaikan hajat kamu? Nak tak? Macam tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tanya. Ya. Jadi kata baginda sallallahu alaihi wasallam, nak tak kalau Allah lembutkan hati kamu dan Allah tunaikan hajat kamu? Maka kata baginda sallallahu alaihi wasallam, irhamil yatim. Kalau kamu nak begitu, kamu kena sayang anak yatim, ya, kasihi anak yatim, sayangi anak yatim, ya. Kemudian kata baginda sallallahu alaihi wasallam, wamsah ra'sahu, dan kamu usap kepala dia. Di sini tuan-tuan dirahmati Allah, bukan usap macam tu je, sebenarnya di sebalik usapan tu ada kasih sayang kita kepada diorang tu. Kesian diorang anak-anak yatim kan, sayang kepada mereka tu. Kemudian kata baginda sallallahu alaihi wasallam, kamu sayangi mereka,
kamu usap kepala mereka. Yang ketiga, wa at'imhu min ta'amik. Ni part ni yang bagus lah. Apa dia? Kamu bagi makan kepada mereka apa yang kamu makan. Ya? Jadi kalau kita biasa makan, tuan-tuan abang dirahmati Allah, dah lah nasi lemak kan. Ada ayam pula tu kan. Macam kita bila gigi, berapa cik? Awak punya nasi ayam ni dengan telur separuh, dengan telur mata ada, telur rebus ada, kira-kira RM10. Masya Allah. Memang tu je lah yang kita selalu makan pun, RM10 je selalu. Tiba-tiba bila anak yatim, ada yang RM1 punya, nak 10. Masya Allah. Kan? Dia punya satu RM10. Dia nak bagi anak yatim, kan? Satu RM1 dapat order 10 kan. Jadi tuan-tuan abang dirahmati Allah, boleh je. Bukan kata salah. Kata salah tu Ustaz. At least saya bagi juga anak yatim makan. Betul. Tapi kalau kamu boleh bagi kepada anak yatim apa yang kamu makan, tu the best lah. Itu yang the best. Sebab tu kan tuan-tuan abang dirahmati Allah, kalau Ramadan, Masya Allah, anak yatim makan kat hotel. Sebab mungkin orang-orang yang sponsor tu biasa makan kat hotel juga kan. Jadi diorang sponsor, Masya Allah. Jadi tuan-tuan abang dirahmati Allah, kata baginda, kalau kamu buat macam tu, kalau kamu sayang anak yatim, kamu usap kepala mereka, kamu bagi makan kepada mereka apa yang biasa kamu makan, maka Allah akan lembutkan hati kamu, Allah akan tenangkan hati kamu, dan Allah akan tunaikan hajat-hajat kamu. Masya Allah. Kan? Jadi tuan-tuan abang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kata baginda sallallahu alaihi wasallam, as-sa'i 'alal armalah wal miskin. Okay? Ni hadis yang terakhir lah insya-Allah, iaitu orang yang dia berusaha, kan, dia dapat nafkah, kemudian dia menyara, dia bagi kecukupan kepada ibu-ibu tunggal, kepada orang-orang miskin. Kata baginda sallallahu alaihi wasallam, dia tu macam mana? Dia tu adalah seperti orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa Taala. Ada 3 ciri-ciri kata baginda sallallahu alaihi wasallam. Dia tu macam orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa Taala. Dia adalah orang yang di sisi Allah, dia berpuasa pada siang hari dan dia berqiyamul lail pada malam hari. Jadi kalau contohlah tuan-tuan abang dirahmati Allah, kita kenalkan kan. Nak kenal tak kawan saya ni siapa? Kawan saya ni, dia adalah orang yang berjihad di jalan Allah. Siang dia tak makan. Siang dia puasa. Malam dia tak tidur. Malam dia qiyamul lail. Hebat tak hebat? Hebat je kau ustaz tu. Tuan-tuan abang dirahmati Allah. Dia siapa? Dia adalah orang yang memberi makan, yang menyara ibu tunggal dan orang-orang miskin. Macam tu. Sebenarnya bukan pun dia berjuang di jalan Allah, tapi dia dapat pahala macam tu di sisi Allah. Dia orang yang berjuang di jalan Allah. Sebab apa? Sebab dia memberi saraan, bagi keperluan, bagi makanan, bagi tempat tinggal, bagi pakaian kepada orang yang memerlukan. Ya? Maka demikianlah sedikit apa yang saya boleh kongsikan pada malam ni. Mudah-mudahan, ya, walaupun dia yang part-part akhir tu saja, tetapi secara keseluruhannya kita kena berpegang. Selagi mana kita boleh bagi manfaat kepada orang lain, maka kita akan menjadi orang yang paling Allah sayang. Selagi mana kita boleh gembirakan orang lain, maka kita telah melakukan amalan yang paling Allah suka. Bila mana kita boleh tolong orang lain, Allah pasti akan tolong kita. Bila mana kita mudahkan urusan orang lain, Allah akan mudahkan urusan kita, insya-Allah. Maka yang baik itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang salah, yang silap daripada kelemahan diri saya sendiri, saya mohon ampun daripada Allah dan mohon kemaafan daripada semua. Wa barakallahu fiikum wa jazakumullahu khairan katsira. Kita akhiri dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa barakallahu fiikum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.